Baik, salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo. Kita mulakan dengan paparan utama kita pada malam ini. JRS-BN umum calon tapi tidak kerusi beluran. Hak demokrasi untuk parti Semenanjung bertanding di Sarawak. Keselamatan sempadan Sarawak sentiasa diperkukuhkan. Baik, kita mulakan Awani Borneo dengan berita ini yang merupakan Gabungan Raya Sabah JRS dan Barisan Nasional BN pada hari ini mengumumkan calon-calon yang akan bertanding pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15. Turut diumumkan calon yang akan mewakili gabungan itu bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya. Pengumuman calon dilakukan serentak oleh pengerusi JRS Datuk Seri Haji Jin Noor dan pengerusi Perhubungan BN Sabah Datuk Seri Bung Mokhtaradin. Bagaimanapun, kedua-dua entiti masih lagi belum memuktamadkan kerusi Parlimen Beluran sama ada ia diberikan kepada JRS mahupun BN. Penyandang kerusi Parlimen Beluran ialah Datuk Seri Ronald Kiandi yang juga Naib Presiden Bersatu dan Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Pada pengumuman itu, BN akan bertanding di 10 kerusi Parlimen dan 1 di kerusi Bugaya. Manakala JRS akan bertanding di 14 kerusi Parlimen. Dalam pada itu, Haji Ji menyeru penyokong JRS dan BN supaya bersatu hati bagi menyokong calon-calon gabungan tersebut pada PRU 15. Katanya kesatuan antara JRS BN penting untuk memastikan suara Sabah kuat dan didengari di peringkat nasional. Hanya dengan kesatuan tersebut, hak dan kepentingan negeri ini dapat diperjuangkan. Dalam pilihan raya ini, kita mesti bersatu hati. Saya minta semua penyokong-penyokong JRS di mana saja berada, sokong calon-calon yang diletakkan oleh Barisan Nasional. Dan begitulah sebaliknya. Kerana bagi saya ini amat penting. Inilah tujuan kita pada hari ini bersama-sama mengikat janji, sama-sama berjuang untuk memastikan kemenangan cemerlang untuk JRS dan Barisan Nasional. Ada pihak menghasut rakyat dengan slogan terkini, Sabah Bangkit. Walau sebenarnya kitalah yang dapat membawa Sabah keluar daripada tren kemerosotan ekonomi zaman mereka. Seterusnya, pada ucapan pengumuman calon BN Sabah, Bung yang juga timbalan Ketua Menteri mahu semua pemimpin dan penyokong berlapang dada sekiranya tidak dicalonkan pada PRU 15. Malah beliau mahu semua pihak untuk membantu satu sama lain sekaligus membawa kemenangan kepada JRS dan BN. Selaku ketua, saya sedar dalam gabungan ini ada yang berkecil hati, ada yang rasa tertinggal. Somehow or either BN, JRS lost the battle, but together BN and JRS kita tidak boleh jaga perasaan kita. Kita harus melihat big picture, peran yang besar. Sebab janji kita BN dan JRS kepada rakyat Sabah, menang kita akan bangunkan negeri Sabah. Saya faham sebab setiap pemimpin itu ada cita-cita, ada hasrat. Tetapi calon ini pertama datangnya dari Allah. Allah guris hati pemimpin siapa yang dia mau. Tidak jadi calon tidak apa, tetapi bekerjalah kita. Justru itu saya merayu kepada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, penyokong
Barisan Nasional. Di mana di kawasan kita tidak ada BN bertanding. Bantulah calon-calon GRS. Menangkan mereka. Demikian juga dengan penyokong-penyokong pemimpin GRS. Di mana kawasan yang tidak ada calon GRS, bantulah calon-calon nasional. Dan susulan daripada pengumuman struktur atau komposisi calon Gabungan Rakyat Sabah JRS Barisan Nasional BN yang bakal bertanding dalam Pilihan Raya Umum PRU ke-15, tumpuan kita juga pada jam ini adalah pada dua kerusi ini di Sabah, iaitu kerusi P170 Tuaran yang mana bakal menyaksikan pertembungan antara Datuk Johnson Bangkwai dari Gabungan Rakyat Sabah, yang mana calon heavyweight yang akan menentang ataupun bertembung dengan Datuk Johnson Bangkwai dalam kerusi tumpuan Tuaran ini adalah Datuk Sri Wilfred Madius Tangau daripada Pakatan Harapan. Sementara itu daripada Warisan belum lagi ada calon yang diketengahkan ataupun dinamakan bagi mengisi kuota kekosongan bagi kerusi P170 Tuaran ini. Siapa yang bakal mengisi ini masih lagi menjadi teka-teki, namun saya difahamkan bahawa esok dikatakan akan dilakukan sidang media ataupun mungkin berkaitan dengan pengumuman calon bagi kerusi mana. Kita tidak lagi mendapat info penuh berkenaan dengan perkara itu, namun kami di Astro Awani ini akan mengikuti rapat perkembangan politik di Sabah ini bagi kerusi P170 Tuaran, di mana kita menyaksikan Datuk Johnson Bangkwai dari GRS bertemu dengan Wilfred Madius Tangau dari PH. Namun pada jam ini kita nak bersama dengan Dr. Syahrudin Awang Ahmad yang merupakan Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS bagi kita melihat pada kerusi tumpuan ini. Doktor, apa yang dapat dijangkakan, bagaimana dinamika pertemuan antara calon-calon yang telah diketengahkan buat ketika ini, Prof? Terima kasih, saudara. Kita lihat sehingga esok hari sekiranya parti warisan ataupun warisan mengumumkan calonnya untuk menempatkan diri sebagai salah satu daripada kontender untuk P170 Tuaran ini, kita lihat kedua-dua Johnson Bangkwai dan juga Madius Tangau adalah kedua-duanya boleh dikatakan sebagai orang lama. Walaupun sebenarnya Johnson Bangkwai mula menceburi bidang politik melalui edisi PRU 2013, namun kita lihat sokongannya di Dewan Undangan Negeri menunjukkan beliau mempunyai sokongan yang padu dan besar majoriti kemenangannya di Kiulu. Demikianlah juga dengan Datuk Madius Tangau sebagai penyandang kepada kerusi P170 Tuaran ini, mempunyai latar belakang politik melalui perjalanan politik yang panjang bermula tahun 1999, kecuali pada tahun 2008 beliau tidak bertanding, tetapi atas tiket BN masih memenangi kerusi parlimen tersebut. Kita lihat Datuk Madius dilihat berpotensi untuk kekal di kerusi ini. Namun kita tidak boleh melihat ataupun memperkecilkan kemampuan Johnson Bangkwai atas sebab rekod cemerlangnya sepanjang bertanding di kerusi DUN. Dan kita lihat di Sabah kebanyakan calon-calon yang dikemukakan untuk kerusi-kerusi parlimen datang daripada DUN dan mempunyai rekod yang baik untuk 3 kali sekurang-kurangnya rekod bertanding di peringkat DUN. Selain itu, Doktor, kita juga melihat pada kerusi di Kimanis yang mana pertembungan antara Datuk Muhammad Alamin yang mewakili Barisan Nasional BN yang mana bakal bertembung dengan Dr. Daud Yusof mewakili Parti Warisan. Sementara itu, Ketua Wanita APCO iaitu Rowindi Lawrence mewakili APCO. Jadi ketiga-tiga ini telah pun dicalonkan bagi kerusi P176 Kimanis. Kita melihat kepada bagaimana struktur ataupun komposisi pecah
pencaturan daripada BN Warisan dan APCO, yang mana kita tahu Muhammad Al-Amin ini bukan calon yang tidak asing lagi, seorang calon yang telah pun dikenali mempunyai jawatan di peringkat persekutuan, bertemu dengan Dr. Daud Yusof daripada Warisan dan juga Rowendi Lawrence mungkin daripada di peringkat Kimanis itu sendiri, dikenali penduduk di situ tetapi tidak di peringkat persekutuan. Bagaimana doktor melihat kepada situasi bagi kerusi tumpuan P176 Kimanis ini, doktor? Terima kasih, saudara. Saya melihat kemunculan Datuk Dr. Daud untuk menentang penyandang kerusi P176 Kimanis melalui PRK yang baru juga lebih kurang setahun yang sudah dijalankan di situ adalah kontender ataupun kata orang pencabar yang kata orang mempunyai rekod yang baik dari segi sokongan di N30 Bungawan. Ini kerusi yang disandangnya untuk beberapa edisi pilihan raya DUN. Dan sesuatu yang menarik yang perlu kita perhatikan di sini adalah di peringkat DUN, di mana Datuk Muhammad Al-Amin sebelum bertanding di peringkat Parlimen pernah kalah kepada Datuk Dr. Daud di N30 Bungawan. Cumanya apabila Datuk Muhammad Al-Amin dicalonkan untuk menentang Datuk Karim Bujang dalam PRK yang baru itu, Datuk Muhammad Al-Amin menang. Walaupun kalau kita lihat dari sudut parti yang bertanding, Datuk Dr. Daud parti Warisan ataupun Warisan, dan sebelum ini pencabar kepada Datuk Muhammad Al-Amin juga Warisan, mempunyai sokongan yang begitu padu. Dengan hanya melihat kepada majoriti yang diperolehi baik di peringkat Parlimen untuk Datuk Muhammad Al-Amin memenangi kerusi tersebut, baik juga kepada Datuk Dr. Daud di peringkat DUN N30 Bungawan. Jadi boleh dikatakan bahawa kemunculan ataupun berdirinya Datuk Dr. Daud sebagai calon warisan menentang Datuk Muhammad Al-Amin di Parlimen Kimanis ini adalah sesuatu yang menarik untuk diperhatikan dan dilihat. Ini suatu perkara yang perlu kita teliti dari segi siapa yang menyokong. Dan dengan sebab itu kemungkinan besar juga APCO menempatkan kali pertama calon wanita untuk menentang penyandang, yakni Datuk Muhammad Al-Amin selaku Ketua Wanita APCO Kota Kinabalu. Dan kita lihat ini juga sebenarnya satu eksperimen mungkin di pihak APCO, di pihak Pakatan Harapan, untuk melihat sejauh mana calon wanita sekiranya ditempatkan di satu kerusi yang secara tradisinya ditandingi oleh kaum lelaki boleh mencabar atau sekurang-kurangnya boleh memperlihatkan sokongan di pihak calon APCO itu sendiri. Terima kasih Dr. Syahrudin Awang Ahmad, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS. Tapi pada jam ini kita nak juga bersama dengan wartawan Asrawani Hasimi Muhammad yang membawakan mungkin ada cerita berkenaan dengan Parlimen Beluran, kerusi bagi Parlimen Beluran dalam PRU ke-15 ini. Apa cerita di sana, Hasimi? Baik, terima kasih Nik. Di studio ceritanya kita masih lagi berteka-teki siapakah yang akan dicalonkan di kerusi Parlimen Beluran ini bagi PRU 15, kerana sebenarnya kita laporkan seperti tadi pengerusi BN Sabah dan juga pengerusi JRS Sabah kedua-duanya tidak mengumumkan calon bagi kerusi berkenaan, dan ketika ini kita masih melihat bagaimana pencaturan kedua gabungan ini untuk meletakkan calon boleh menang di kerusi tersebut. Dan juga seperti mana kita sedia maklum, rundingan masih lagi berjalan ketika ini, dan seperti mana kita tekankan juga penyandang untuk kerusi Parlimen ini adalah Datuk Sri Ronak Kiandi, yang mana kalau mengikut pada rekod PRU 14, beliau menang dengan begitu selesa sekali, lebih 7,000 majoriti atas tiket Barisan Nasional. Jadi bagaimana pencaturan yang akan dilakukan oleh BN dan JRS ini untuk sekiranya mahu menggantikan Datuk Seri Ronak Kiandi ataupun mengekalkan beliau untuk dipertaruhkan gabungan ini pada PRU 15. Dan ketika ini nasib bagi Datuk Seri Ronak Kiandi masih lagi
jadi tanda tanya dan kita akan bawakan pengalaman tersebut dari masa ke masa di Astro Awani dan juga astroawan.com, Niki. Baik, terima kasih Hasimi Muhammad di atas perkongsian ringkas dan padas itu. Sementara itu, Gabungan Parti Sarawak GPS tiada halangan jika mana-mana parti dari Semenanjung berhasrat untuk meletakkan calon mereka di Sarawak pada PRU 15. Setiausaha Agong GPS, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pihaknya meraihkan proses demokrasi dan semua pihak ada hak untuk mengemukakan mana-mana calon yang sesuai. Itu memang hak mana-mana parti lah, kerana dalam sistem kita, kita ini demokrasi kan. Dia nak letak mana-mana, beberapa tempat dia nak letak itu terpulang kepada mereka. Jadi dalam sistem demokrasi boleh kata, kita kata dialu-alukan lah, kerana ini sistem demokrasi, tak ada siapa boleh melarang mereka nak letak berapa ataupun di mana calon. Selain itu, Nanta menyifatkan masih terlalu awal untuk membincangkan mengenai kerjasama dalam pembentukan kerajaan pusat. Seterusnya, Kementerian Pertahanan akan memastikan keselamatan sempadan negara di Sarawak sentiasa diperkukuhkan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dalam kenyataannya berkata yang merupakan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan atur gerak dan anggota ATM di Sarawak ditingkatkan dari masa ke masa. Menurutnya, kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Sarawak menjadi teras utama dalam usaha memelihara keselamatan di negeri itu. Terdahulu, beliau mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Rabu. Pelbagai perkara dibincangkan termasuk jalinan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Sarawak. Dengan itu, sekian Awani Borneo pada malam ini. Saya Niksan Nyambara. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.